Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurul Ashikin binti Abdul Rahim. Saya akan menerangkan mengenai pengenalan. Okey, yang pertama adalah apa itu demografi. Demografi secara etimologinya merupakan perkataan yang berasal daripada bahasa Yunani iaitu demos dan juga grafin, di mana demos membawa makna penduduk sedangkan grafin bererti melukis atau catatan. Demografi daripada takrifan pula membawa makna satu pengkajian tentang kependudukan manusia dan juga dikenali sebagai sains tentang penduduk ataupun science of population. Menurut Hauser dan Duncan 1999, demografi dibahagikan kepada dua cabang utama iaitu analisis demografi dan pengajian kependudukan, di mana analisis demografi merupakan kajian tentang komponen perubahan penduduk yang berfokuskan kepada fertility, iaitu kelahiran, mortaliti, kematian dan juga migrasi iaitu penghijrahan. Manakala pengajian kependudukan pula memperlihatkan hubungan antara komponen perubahan penduduk dan faktor lain seperti sosial, ekonomi, politik, biologi, genetik, geografi dan lain-lain. Seterusnya, analisis berkaitan demografi terbagi kepada dua bahagian iaitu analisis statik dan juga analisis dinamik. Iaitu bagi analisis statik, ianya mengkaji tentang keadaan demografi pada suatu ketika, terutamanya berkaitan saiz dan komposisi penduduk. Sebagai contohnya seperti analisis statik saiz penduduk, di mana perkara yang dikaji adalah seperti faktor perubahan penduduk, perubahan saiz penduduk, berapakah kadar pertumbuhan penduduk, purata kadar pertumbuhan penduduk dan sebagainya. Manakala analisis dinamik pula, ianya mengkaji perubahan demografi dari masa ke semasa, terutamanya dari aspek fertility, mortality dan migrasi. Seterusnya, negara yang telah kami pilih sebagai negara kajian adalah negara Jepun dan juga negara Indonesia, di mana negara Jepun sebagai negara maju dan negara Indonesia sebagai negara sedang membangun. Saya akan menerangkan sedikit mengenai kedua-dua negara ini dengan secara umum. Yang pertama adalah negara Jepun. Jepun merupakan sebuah negara maju yang tidak asing lagi bagi kita, terutamanya dari segi teknologi dan juga sainsnya. Jepun telah menguasai bidang automotif, mesin, elektronik, robotik dan sebagainya. Dari segi umur, Jepun merupakan antara negara yang paling tua di Asia dengan monarkinya berusia sekurang-kurangnya 660 tahun sebelum Masihi. Jepun merupakan sebuah negara kepulauan yang terdiri daripada 6,800 buah pulau dengan 70% daripada bentuk muka buminya terdiri daripada kawasan banjaran dan gunung ganang. Namun, masih mencatatkan populasi sehingga 127 juta orang. Dari segi ekonomi, Jepun merupakan ekonomi yang ketiga terbesar di dunia selepas USA dan juga China, dan telah menjadikan Jepun sebagai sebuah negara gegasi dalam bidang ekonomi. Dari segi budaya, Jepun diiktiraf oleh dunia sebagai sebuah negara yang menghormati adat resam dan cara hidup, di mana dalam kehidupan seharian rakyat Jepun, adat lama Jepun dan cara hidup baru dari barat bertembung secara harmoni. Seterusnya adalah negara Indonesia. Indonesia merupakan sebuah negara sedang membangun dan juga merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia. Indonesia memiliki lebih daripada 17,000 pulau dan hanya sekitar 7,000 pulau sahaja yang mempunyai penghuni. Dari segi ekonomi, Indonesia mempunyai potensi ekonomi yang tinggi, iaitu potensi yang mula dipandang di peringkat dunia berikutan memiliki kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah ruah, kerana Indonesia terletak di kedudukan geografi yang strategik. Dari segi penduduk, Indonesia dihuni oleh sekitar 225 juta penduduk dan telah menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat setelah China, India dan juga Amerika. Dari segi budaya pula, budaya Indonesia sangatlah berbeza dengan budaya Barat kerana terdapatnya perbezaan yang besar dari segi hierarki, agama, amalan dan sebagainya. Kepelbagaian budaya yang terdapat di Indonesia juga telah menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara yang kompleks namun dalam konteks yang menarik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Syukri bin Johari. Hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan demografi negara Jepun dan Indonesia dan faktor penyumbang kepada pembentukan demografi negara tersebut.
Slide seterusnya adalah demografi Jepun. Seperti yang kita tahu, Jepun merupakan sebuah negara yang maju. Menurut Biro Statistik Jepun, sehingga Mei 2021, jumlah populasi di Jepun adalah seramai 125.36 juta orang penduduk. Jepun juga mempunyai penduduk yang sangat padat dengan kepadatan penduduk sebanyak 343.12 orang bagi setiap kilometer persegi. Daripada graf yang ditunjukkan di slide, jenis graf demografi tersebut adalah regresif. Jenis graf regresif ini mempunyai tapak yang sempit, permukaan sisi yang cembung dan bahagian puncak yang agak lebar. Graf ini sangat menunjukkan Jepun adalah sebuah negara yang maju kerana mempunyai jangka hayat yang tinggi, iaitu 85 tahun bagi kedua-dua jantina, dan mempunyai tapak yang sempit. Hal ini disebabkan oleh kadar kelahiran yang rendah di negara Jepun. Seterusnya adalah demografi di Indonesia. Indonesia pula merupakan sebuah negara yang membangun. Berdasarkan banci penduduk yang dijalankan pada tahun 2020, bilangan penduduk Indonesia adalah seramai 270.2 juta orang, dan mempunyai penduduk yang lebih ramai berbanding Jepun. Tapi negara Indonesia bukanlah dikategorikan sebagai penduduk padat kerana saiz negara Indonesia yang besar. Hal ini kerana kepadatan penduduk di Indonesia adalah seramai 149.15 orang sahaja bagi setiap kilometer persegi. Jenis graf demografi di Indonesia adalah jenis progresif, iaitu mempunyai tapak yang sangat luas, sisi yang cembung dan puncak yang sangat sempit. Hal ini adalah kerana jangka hayat penduduk lebih rendah, iaitu 72.32 tahun sahaja berbanding Jepun yang sangat tinggi. Graf ini menunjukkan Indonesia merupakan sebuah negara membangun kerana tapak yang besar ini menunjukkan kadar kelahiran yang tinggi. Seterusnya saya akan membincangkan berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi bentuk demografi di negara yang dipilih, iaitu Jepun dan Indonesia. Seperti yang kita tahu, negara Jepun mempunyai tingkat teknologi yang tinggi. Kemudahan kesihatan yang moden menyebabkan pelbagai penyakit dapat diubati. Tahap teknologi yang tinggi ini juga menyebabkan kadar kematian bayi adalah berkurang, iaitu hanya kepada 1.6 bayi sahaja yang meninggal per 1000 kelahiran. Faktor yang seterusnya adalah amalan perancangan keluarga, dan mereka lebih memilih untuk mempunyai bilangan ahli keluarga yang kecil. Hal ini menyebabkan kadar kelahiran negara Jepun adalah rendah. Faktor yang ketiga adalah taraf pendidikan yang tinggi dan lebih memikirkan kerjaya. Taraf pendidikan yang tinggi mewujudkan kesedaran dalam aspek penjagaan kesihatan. Berkaitan dengan aspek kerjaya pula, mereka menyebabkan tahap kesuburan penduduk Jepun menurun, iaitu hanya 1.4 kelahiran bayi bagi setiap wanita. Faktor yang seterusnya adalah taraf hidup yang tinggi. Taraf hidup yang tinggi ini menyebabkan makanan di negara tersebut mencukupi dan berzat menjadikan jangka hayat penduduk lebih panjang. Seterusnya kita ke negara Indonesia. Tingkat teknologi di Indonesia tidaklah setanding di negara Jepun, dan taraf kesihatan juga tidaklah sebaik di Jepun. Hal ini menyebabkan kadar kematian bayi adalah tinggi berbanding Jepun, iaitu 15.9 orang bayi yang meninggal bagi setiap 1000 kelahiran. Faktor yang kedua adalah kurang kesedaran dalam aspek perancangan keluarga. Hal ini menyebabkan kadar kelahiran bayi adalah tinggi. Faktor yang ketiga adalah kurang kesedaran terhadap pemakanan sihat. Faktor yang terakhir pula adalah taraf hidup yang lebih rendah berbanding Jepun. Saja, terima kasih. Diserahkan kepada pewataan yang seterusnya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Alia binti Muhammad Siddiqui dan saya akan menyambung kepada masalah demografi negara dan perbandingan antara negara Jepun dan negara Indonesia. Mari kita tengok. Okey. Isu dan masalah kependudukan sesebuah negara adalah bergantung kepada tahap pembangunan sesebuah negara tersebut.
Isu dan masalah kependudukan ini dapat kita kategorikan, kita bahagikan kepada dua, iaitu masalah negara membangun dan masalah negara yang sedang membangun ataupun mundur. Okey, bagi masalah demografi negara sedang membangun ataupun negara mundur, yang pertama adalah kadar fertility yang sangat tinggi, kadar mortality bayi yang tinggi, kadar jangkitan HIV ataupun AIDS yang tinggi, kadar migrasi penduduk ke negara maju yang tinggi. Okey, itu untuk negara yang sedang membangun. Bagi negara maju pula, masalah kependudukan ataupun masalah demografi yang dihadapi adalah kadar fertility yang rendah, wanita melahirkan anak pada usia yang lewat, kadar fertility berada bawah paras pergantian penduduk, serta bilangan migran yang ramai daripada negara sedang membangun yang datang. Okey, seterusnya adalah kita akan melihat kepada masalah demografi negara Jepun, iaitu negara membangun. Okey, masalah demografi yang dihadapi oleh Jepun yang pertama adalah lebihan warga tua. Jepun dianggap sebagai super age nation di mana lebih daripada 20% populasinya berusia lebih daripada 65 tahun. Menurut akhbar Japan Times bertarikh 17 September 2018 telah memetik perangkaan rasmi kerajaan di mana seorang daripada 5 orang penduduk Jepun adalah berusia 70 tahun atau lebih. Statistik ini menunjukkan bahawa penduduk warga emas di Jepun telah mencecah angka lebih daripada 20%. Selain itu, mereka yang berumur 65 tahun atau ke atas kini mencipta rekod jumlah penduduk sebanyak 35.6 juta ataupun 28.1%. Kadar ini adalah kadar yang tertinggi di dunia. Okey, mari kita lihat purata jangka hayat negara Jepun. Purata jangka hayat bagi gender lelaki adalah 81.9 tahun, manakala bagi perempuan adalah 88.1 tahun. Purata bagi kedua-dua gender ini adalah 85 tahun. Okey, seterusnya adalah masalah perubahan gaya hidup penduduk di Jepun. Okey, peningkatan taraf pendidikan golongan wanita ini mendorong kepada masalah perubahan gaya hidup wanita di Jepun, di mana semakin ramai berkahwin lambat dan enggan memiliki anak kerana bimbang mengganggu kerjaya mereka. Selain itu, kadar pendapatan yang tidak meningkat juga telah menyebabkan ramai golongan lelaki tidak mahu mengambil risiko untuk berkahwin. Kesannya, golongan muda di Jepun tidak berminat untuk memberi komitmen berpasangan dengan alasan tiada masa. Tambahan pula, terdapat fenomena lelaki herbivore yang semakin meningkat telah mengeruhkan keadaan, di mana golongan lelaki ini tidak berminat untuk berkahwin ataupun mempunyai teman wanita. Merujuk kepada tinjauan pada tahun 2010 dengan lelaki bujang mendapati bahawa sebanyak 61% lelaki berusia dalam lingkungan 20 tahun dan sebanyak 70% lelaki berusia 30 tahun menyebut diri mereka sebagai herbivore. Mari kita lihat masalah yang dihadapi oleh negara Indonesia pula, iaitu negara yang sedang membangun. Okey, masalah yang dihadapi adalah kadar kelahiran yang tinggi. Indonesia berhadapan dengan masalah jumlah populasi yang semakin meningkat dengan jumlah yang besar. Indonesia ini merupakan negara yang keempat yang mempunyai jumlah penduduk yang ramai di dunia. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, data jumlah penduduk di Indonesia sehingga September 2020 adalah sebanyak 270 juta. Angka tersebut telah meningkat sebanyak 33 juta dari jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010, iaitu sebanyak 237 juta. Peningkatan adalah sebanyak 14.46% bagi tempoh waktu 1 dekad. Peningkatan jumlah penduduk ini telah memberi kesan kepada pembangunan negara. Okey, masalah demografi negara Indonesia yang seterusnya adalah kualiti hidup yang rendah. Okey, di samping jumlah populasi kian meningkat, Indonesia juga menghadapi masalah kualiti ataupun taraf hidup yang rendah. Semakin tinggi pendapatan per kapita, maka akan semakin tinggi tingkat kesejahteraan penduduknya. Walau bagaimanapun, pendapatan per kapita Indonesia masih tergolong lagi dalam kategori yang rendah. Hal ini disebabkan oleh jumlah penduduk yang terlalu ramai sehingga menyebabkan jumlah pendapatan per kapita masih rendah dan susah untuk meningkat. Jumlah pendapatan per kapita adalah jumlah pendapatan negara yang dibahagikan dengan jumlah penduduk. Tambahan pula, pandemik COVID-19 telah menyebabkan jumlah pendapatan negara Indonesia turun dengan mendadak akibat daripada pandemik lah.
So ini telah merendahkan lagi jumlah pendapatan per kapita Indonesia. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, nama saya Muhammad Zulaihi dan saya akan menerangkan berkaitan kesan masalah demografi kepada negara terlibat. Baiklah, pertama adalah negara Jepun. Seperti yang telah diterangkan, negara Jepun mengalami lebihan warga tua. Hal ini akan menyebabkan negara Jepun mengalami peningkatan kos perbelanjaan bagi warga tua. Kebanyakan warga tua di Jepun yang mendiami rumah kebajikan dibiayai oleh pihak kerajaan. Ini bermaksud semakin ramai warga tua, semakin meningkat perbelanjaan kerajaan khususnya dalam aspek kos perubatan dan kebajikan mereka. Menurut United Nations pada tahun 2001, anggaran peratusan warga tua di Jepun akan meningkat daripada 23.3% pada tahun 2000 kepada 42.3% pada tahun 2050. Jumlah keseluruhan penduduk Jepun adalah sebanyak 124,687,293 orang pada Julai 2021. Maka usaha kerajaan Jepun untuk meneruskan pembangunan ekonomi akan terjejas kerana dana atau kewangan negara terpaksa dibelanjakan kepada golongan warga tua. Seterusnya adalah kesan daripada senario wanita berkerjaya di Jepun. Secara terperinci, golongan wanita yang berkerjaya lebih mementingkan pekerjaan atau karier peribadi. Ini menyebabkan mereka memilih untuk berkahwin lewat. Kesannya, kadar kesuburan atau fertiliti menjadi rendah. Secara tidak langsung, menyebabkan kadar kelahiran turut menjadi rendah. Hal ini dapat menjejaskan beberapa aspek dan kepentingan khususnya kepada pembangunan negara. Kesan daripada kadar kelahiran yang rendah menyebabkan bilangan tenaga buruh baru atau muda tidak dapat dihasilkan. Maka, negara Jepun akan mengalami isu kekurangan tenaga buruh disebabkan oleh kadar kelahiran yang rendah. Menurut kajian, wanita yang berumur 30 tahun memiliki 75% potensi untuk hamil dalam masa setahun. Bagi wanita berumur 35 tahun pula, 66% potensi kehamilan dicatatkan, manakala wanita yang berumur 40 tahun hanya memiliki 44% kebolehan untuk hamil dalam setahun. Bagi negara Indonesia pula, kesan masalah demografi yang dialami adalah kadar kelahiran yang tinggi menyebabkan tahap pendidikan yang rendah kepada rakyatnya. Ini disebabkan penduduk Indonesia terlalu ramai. Kerajaan Indonesia tidak dapat memberikan kemudahan pendidikan yang sempurna kepada semua rakyatnya. Kesan ini menyebabkan negara Indonesia kurang memiliki pekerja atau buruh profesional yang mampu menyumbang tenaga dalam sektor profesional serta pembangunan negara. Hal ini kerana tidak ramai yang mempunyai tahap pendidikan yang tinggi sesuai dengan pekerjaan dalam bidang profesional. Seterusnya, kualiti hidup masyarakat Indonesia yang rendah menyebabkan pembangunan sosial menjadi perlahan. Hal ini kerana bilangan penduduk yang ramai menyebabkan kebajikan masyarakat kurang berkesan. Kesannya akan berlaku masalah sosial iaitu peningkatan kes jenayah yang seterusnya mengganggu kesejahteraan masyarakat setempat. Hal ini akan mengganggu pembangunan sosial kepada rakyat dan masyarakat di negara Indonesia. Assalamualaikum, nama saya Nur Samsiah. Saya akan meneruskan pembentangan yang menyampaikan usaha yang dilaksanakan oleh negara Jepun dan Indonesia untuk berdepan dengan permasalahan demografi yang dihadapi. Pertama, kita akan melihat kepada negara Jepun. Kita lihat kembali kepada permasalahan utama yang dihadapi oleh negara Jepun ialah lebihan warga tua dan
wanita berjaya. Jadi, negara Jepun telah melaksanakan beberapa usaha dalam mendepani ataupun mengatasi masalah demografi yang berlaku lah. Usaha pertama ialah untuk mengurangkan perbelanjaan rawatan terhadap orang tua, di mana beberapa program telah dilaksanakan. Antara program itu adalah program Long Term Care Insurance dan program Community Based Integrated Care System. Apa itu Community Based Integrated Care System? Ianya merupakan kesinambungan daripada program Long Term Care Insurance. Program Long Term Care Insurance merupakan perkhidmatan sokongan sosial kepada warga emas untuk hidup berdikari berbanding perkhidmatan bantuan secara langsung daripada kerajaan lah. Di bawah program LTCI ini memerlukan penduduk untuk mencarung dengan kadar yang berbeza mengikut lokasi. Sesuai dengan peredaran masa, program ini telah dimantapkan lagi dan digantikan dengan Community Based Integrated Care System yang merangkumi sokongan keluarga dan komuniti, sokongan permohonan, life support, medical nursing dan sebagainya kepada warga emas. Di bawah program CBICS ini juga, warga emas boleh memilih untuk tinggal di mana-mana kawasan yang mereka mahukan, walaupun pada ketika itu mereka sedang berada dalam rawatan kesihatan. Jadi program ini telah dilihat dapat membantu mengurangkan perbelanjaan kerajaan bagi menampung warga tua. Usaha negara Jepun yang seterusnya adalah untuk meningkatkan kadar fertility atau kadar kelahiran melalui beberapa polisi, antaranya ialah polisi cuti bersalin yang telah diberikan 14 minggu cuti bersalin berbayar kepada ibu yang melahirkan. Dan program yang kedua, polisi yang kedua adalah dengan menyediakan subsidi, di mana kerajaan telah memberikan subsidi terhadap pusat penjagaan kanak-kanak khasnya untuk bayi, dan kerajaan juga telah memberikan allowance kepada anak-anak pertama dan kedua berdasarkan pendapatan ibu bapa sehingga mereka selesai sekolah menengah rendah. Okay. Jadi melalui program ini dapat membantu meningkatkan kadar kelahiran dan membantu negara Jepun menstabilkan pembangunan negara mereka lah. Antara usaha yang ketiga ialah usaha pihak Jepun dalam menampung tenaga buruh. Di bawah usaha ini terdapat beberapa aktiviti atau program yang dilaksanakan oleh kerajaan seperti mengembangkan industri robotik. Seperti mana yang kita ketahui, negara Jepun sememangnya merupakan sebuah negara yang bergantung kepada teknologi, di mana robot digunakan dalam aktiviti ekonomi, dan juga robot ini digunakan untuk sebagai tenaga kerja dalam menguruskan warga emas. Usaha seterusnya ialah dengan meningkatkan tempoh persaraan sehingga ke atas umur 65. Dengan meningkatkan tempoh persaraan, ia dapat secara langsung dapat meningkatkan kesejahteraan dengan meningkatkan pendapatan pekerja dan pencen untuk orang tua, di mana di sini secara tidak langsung dapat mengurangkan kadar kemiskinan relatif. Usaha menampung tenaga buruh lainnya adalah seperti mengupah graduan dengan menawarkan pekerjaan dalam tempoh masa yang panjang, dan juga melaksanakan dasar buka pintu kepada pekerja asing, di mana ianya akan dapat membantu negara Jepun menampung tenaga buruh yang mereka kekurangan. Okay. Seterusnya kita akan melihat kepada usaha yang dilaksanakan oleh kerajaan Indonesia dalam menangani permasalahan kadar kelahiran tinggi dan kualiti hidup yang rendah. Jadi, usaha pertama yang dilaksanakan oleh pihak Indonesia adalah untuk mengawal kadar kelahiran. Bagi mengawal kadar kelahiran ini,
kerajaan Indonesia telah menggalakkan amalan perancangan keluarga dan juga pendidikan dan peluang pekerjaan terutamanya bagi golongan wanita. Dengan usaha memberikan pendidikan dan peluang pekerjaan kepada wanita, ianya bukan hanya sekadar dapat menurunkan kadar fertiliti, tetapi juga dapat membantu mengurangkan kadar pengangguran di negara Indonesia. Yang seterusnya, usaha seterusnya adalah untuk meningkatkan tahap pendidikan. Di bawah usaha ini, kerajaan seharusnya mengurangkan iuran pengajian. Seperti mana yang kita ketahui, negara Indonesia mempunyai populasi yang ramai, di mana ramai anak-anak tidak dapat menikmati pendidikan yang seharusnya. Jadi, usaha yang seharusnya dilaksanakan ialah dengan mengurangkan kadar iuran dan semua pelajar semua anak-anak dapat belajar dan kadar buta huruf dapat dikurangkanlah. Jadi usaha yang seterusnya, yang terakhir adalah untuk meningkatkan kualiti hidup masyarakat, di mana seperti mana yang telah diterangkan dalam kesan, akibat daripada penduduk yang ramai menjejaskan kualiti hidup masyarakat. Jadi, kerajaan perlu mengawal kadar jenayah dan kerajaan juga perlu membuka lebih banyak peluang pekerjaan. Jadi, kadar pengangguran dapat dikurangkanlah, dan untuk kemudahan infrastruktur juga perlu ditingkatkan untuk menarik pelabur asing dan secara tidak langsung dapat membangunkan ekonomi di negara Indonesia.